الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأيد الناس بالحكمة والبيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد لنفسه الوحدانية والإحسان وشهد بهما ملائكته والثقلان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والرضوان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Laksanakan segala perintah Allah dan hindari segala larangannya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beroleh keridhaannya. Jemaah sekalian, minggu lepas kita telah membincangkan tentang pentingnya peranan seorang ketua keluarga, terutamanya dalam mendidik anak-anak. Hari ini saya ingin mengajak kita memberikan penumpuan kepada insan yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping kita. Insan yang ditakdirkan Allah untuk berkongsi kebahagiaan dan ranjau rumah tangga, iaitu pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Dari ayat ini dapat kita melihat bahawa isteri merupakan satu anugerah buat kita untuk sama-sama mengemudi bahtera kehidupan. Mereka adalah sumber ketenangan dan sebab kita meraih ketenteraman hidup. Kerana itu, setiap suami dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan dan kebajikan si isteri. Sebagai ketua keluarga juga, Islam mensyaratkan agar si suami sentiasa menjadi pelindung dan berbuat baik terhadap isteri mereka. Seorang suami yang menyayangi dan menyantuni isteri mereka adalah suami yang sangat dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan perhubungan kamu dengan mereka telah dihalalkan dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara yang dikasihi, jelaslah di sini bahawa Islam memerintahkan si suami untuk melayani si isteri dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Seorang mukmin yang mengenali Tuhannya akan sentiasa berhati-hati menjaga dan memelihara isterinya yang merupakan anugerah dan amanah Tuhan kepadanya. Marilah bersama-sama kita memerhatikan beberapa aspek rahmat terhadap isteri yang dititik beratkan agama kita. Yang pertama, melayani isteri dengan baik serta tidak menyakitinya. Lihat sajalah kepada contoh teladan kita, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap isteri baginda. Nabi SAW juga tidak pernah memukul isterinya. Maka tidak alasan untuk suami melakukan kekerasan fizikal ke atas isteri. Kerana suami sepatutnya menjadi pelindung yang membuatkan isteri merasa selamat dan tenteram ketika bersamanya.
Sekiranya suami yang menyakiti isteri sebegitu rupa, maka apakah dia masih layak untuk digelar pelindung bagi keluarganya? Apabila aspek ini tidak diperhatikan, kadangkala kekerasan juga boleh berlaku apabila si suami memaksakan dirinya ke atas diri si isteri, sehingga perbuatan itu menyebabkan kesakitan kepada si isteri. Hubungan keintiman yang seharusnya menjadi suatu yang dapat mengukuhkan lagi ikatan suami isteri berubah menjadi kebencian. Nabi SAW mengingatkan para suami berkaitan isterinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bermaksud, berilah mereka makan dari makanan yang kamu makan. Berilah mereka pakaian dari pakaian yang kamu pakai. Janganlah kamu pukul mereka dan jangan pula kamu memburuk-burukkan mereka. Perkara yang kedua, berlaku adil dengan menunaikan hak dan keperluan isteri. Di antara perkara yang sering diingatkan dalam beberapa hadis Nabi SAW adalah keperluan isteri dan ahli keluarga kepada nafkah. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahawa nafkah yang dikeluarkan untuk isteri dalam keluarga itu lebih mulia dari infak yang dikeluarkan untuk membebaskan seorang hamba atau juga yang disedekahkan kepada orang miskin. Oleh itu, apabila seorang suami tidak mahu memberi nafkah langsung atau nafkah yang diberikan itu tidak mencukupi keperluan isteri, maka itu sebenarnya merupakan antara ciri penindasan yang berlaku di dalam keluarga. Walhal, kewajipan memberi nafkah merupakan kewajipan utama seorang suami kepada isterinya. Maka ingatlah wahai saudara, sebelum kita menggunakan wang kita untuk tujuan yang lain, pastikan dahulu keperluan isteri dalam keluarga kita dipenuhi secukupnya. Bahkan yang dimaksudkan dengan keperluan seorang isteri itu menjangkaui keperluan nafkah semata-mata, seperti keperluan seorang isteri untuk berhubungan dengan keluarganya dan menjalani kehidupan sosial yang sihat. Yang dinamanya insan pasti memerlukan kepada interaksi sesama manusia yang lain. Kedua-dua pasangan suami dan isteri perlulah peka bahawa walaupun pasangan kita itu telah pun menjadi pasangan hidup kita yang sah, dia tetap merupakan anak kepada seorang ibu dan ayahnya, serta memerlukan kepada interaksi dan perhubungan dengan ahli keluarganya dan teman-temannya berdasarkan garis pandu agama. Kadangkala disebabkan cemburu buta yang tiada sandarannya, berlaku keganasan sosial dalam keluarga. Keganasan yang dimaksudkan di sini terjadi apabila isteri dikurung di rumah dan tidak dibenarkan keluar tanpa sebab yang munasabah. Perkara yang ketiga, kewajipan menghasilkan suasana yang tenang serta menjauhi tekanan dari sudut psikologi atau emosi. Kita berkeyakinan bahawa yang mengurniakan ketenangan dan suasana yang rahmat dalam suatu keluarga adalah Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama, setiap insan perlu juga berusaha untuk menghasilkan suasana yang tenang dalam keluarganya. Suasana yang jauh dari ketenangan, suasana yang jauh dari ketegangan dan tekanan yang mungkin boleh berlaku apabila pasangan itu selalu bertingkar dan bertelagah. Suami pula sering marah-marah atau mengeluarkan kata-kata nista yang menyakiti isteri. Terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW melarang suami untuk mengganggu dan mengetuk pintu keluarganya pada malam hari, melarang untuk mengkhianati mereka atau mencari-cari kesalahan mereka. Kerana ketiga-tiga perkara tersebut boleh mengakibatkan suasana yang tidak sihat di dalam rumah tangga. Begitu juga saudara, sekiranya ada yang tidak kita gemari dalam diri isteri kita, janganlah kita gunakan kata-kata yang melukai hatinya. Ingatlah pengorbanan yang telah dilakukan dalam menjalani kehidupan bersama kita. Bersabarlah dengan keluarga, dengan kekurangan dirinya, kerana kita juga semestinya
mempunyai kelemahan sebagai seorang insan. Sebagaimana beliau itu telah sudi menerima kekurangan kita, begitu juga hendaknya kita, dan sinilah pentingnya sifat persefahaman yang didasari ihsanur rahmah. Saudaraku, setiap perkara yang saya kongsikan pada khutbah kali ini merupakan hak seorang isteri terhadap suaminya. Ia merupakan satu peringatan serta panduan kepada kita semua untuk sentiasa menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Semoga kita tergolong di antara suami yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melayani isteri kita. Semoga rumah tangga kita kekal harmoni dalam kasih sayang dan ketenangan. Semoga akhlak kita dengan isteri menjadi contoh untuk anak-anak lelaki kita dalam menyantuni keluarganya nanti. Dan semoga anak-anak gadis kita kelak bakal mendirikan rumah tangga dengan suami yang akan menyantuni, melindungi dan menyayangi mereka, seperti mana kita ini menyantuni dan melayani isteri kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الجن والبشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك عليه. اللهم فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. وارض اللهم عن أفضل أمته بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعن الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جامع سعر القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة والذين بايعوا نبيك تحت الشجرة وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة حبيبك واجعلنا منهم. اللهم اهدي أمة حبيبك واجعلنا منهم. اللهم ارحم أمة حبيبك واجعلنا منهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون